tradisional kegemaran saya adalah kuih bahulu. Macam mana yang kita tengok dulu, kuih bahulu ni ada satu jenis je. Dia ada bentuk bulat. So tapi sekarang ni kita boleh tengok kuih bahulu ni dia ada bentuk ikan, ada bentuk star, macam-macam jenis lagi lah. Kuih serai muka kerana kombinasi di antara kasut hijau, pandan dan pulut yang rasa manis-manis masin gitu. Sedap. Kuih tradisional kegemaran saya ialah kuih koci. Sebab dari kecil saya tengok macam mana nenek saya buat kuih koci tu. Jadi dia dekat dengan hati saya. Kalau tanya saya, kuih tradisional yang saya paling suka ialah kuih lompat tikam. Kuih lompat tikam ni ialah satu gabungan antara tepung hijau tu dengan santan, tu pulut warna merah tu dengan air gula Melaka, air manis gula Melaka. Gabungan ni walaupun orang cakap terlalu manis, tapi bagi saya sukalah. Salah satu yang saya kasihi adalah kuih buah Melaka, iaitu onde-onde. Kuih ini berwarna hijau dan berbentuk bulat kecil. Luarnya disalut dengan kelapa parut. Ia sangat manis dan wangi. Saya tidak dapat melupakan rasanya. Kuih tradisional yang saya suka ialah muruku. Muruku ialah kuih tradisional bagi kaum India. Ibu saya bukan saja suka masak muruku sempena hari Deepavali, tapi kadang-kadang dia masak untuk kami sekeluarga makan sebagai snack. Personally, saya suka makan muruku sebab ia sangat rangup dan senang untuk dimasak. Tidak dinafikan, Malaysia kaya dengan kepelbagaian makanan dan kuih tradisional yang diwarisi daripada turun-temurun. Setiap negeri atau daerah dalam negara memiliki keistimewaan makanan tempatan. Bukan saja unik dari segi penggunaan bahan dan cara memasak, malah kuih tradisional juga memiliki nama unik dan pelik. Namun di sebalik perbezaan tersebut, kualiti serta kelazatan rasanya tetap dikekalkan. Antaranya ialah kuih badak berendam. Kuih tradisional yang cukup popular di negeri Pantai Timur ini dimakan bersama kuah santan kelapa. Adunan tepung beras yang digental bulat sengaja dibuat tawar bagi melengkapi rasa intinya yang manis serta rasa lemak daripada santan kelapa. Selain itu, kuih puteri mandi juga antara kuih manisan yang begitu masyhur di negeri Pantai Timur. Juga dikenali dengan nama kepek hidung, kuih ini boleh dinikmati dengan kuah gula. Tepung pulut yang disiram dengan air panas beserta curahan air gula Melaka seakan seseorang yang sedang mandi menjadi asbab kepada panggilan juadah ini. Juadah tahi minyak juga tidak kurang hebat. Meskipun namanya agak pelik, namun sebenarnya merujuk kepada sisa pati santan yang terhasil daripada proses pembuatan minyak kelapa. Warna-warni dan variasi kuih tradisional di Malaysia serta namanya yang luar biasa membawa satu identiti tersendiri sekaligus menjadi kebanggaan kepada setiap individu. Kuih-muih berwarna-warni umpama rakyat Malaysia yang pelbagai lapisan begitu. Tak sempat lagi saya nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan. Ya, betul. Dan masih lagi di bulan kebangsaan. Betul. Assalamualaikum semua. Selamat kembali menonton kami di Malaysia hari ini untuk edisi hari ini Isnin 4 September 2023 18 Safar 1440 Hijrah. Temankan kami berdua pula pada hari ini. Ya, saya dan dari kita luar lobi kami bersiaran ini. Ya, saya. Kerana kita ada istimewa pada hari ini. Istimewa macam-macam kuih-muih tradisional kita dan juga daripada pelbagai kaum juga. Jadi kita ada kat sini yang kaum Cina-nya ada. Kalau saya nak minta ni namakan ni boleh ke tak? Yang mana? Yang ni? Yang ni. Yang ni mata awak sepit. Tapi mungkin saya tahulah. Mungkin saya tahu. Lepas tu yang lain ni saya serahkan pada awak lah. Ya, macam tu je. Sebab awak ada nampak macam ada ni kan. Awak kan okey, saya try awak. Ni kuih apa? Sebab isteri saya pun yang terangkan kepada saya yang ini kuih angku. Daripada selalunya Hokkien lah. Yang ini tahu sapeng. Tahu sapeng. Yang tumbang ni macam pipi awak ni tahu sapeng dalam dia selalunya kacang hijau. Yang ini kuih wangi saya sebut dalam bahasa Melayu sebab bahasa Cina dia saya kurang faham. Lupalah. Tak pandai. Okey, baik. Tapi yang Melayu pula macam mana? Yang Melayu punya ini memang semua favourite lah ni kan. Macam tadi kita dengarkan bingkisan tadi pun ramai orang memilih kuih-kuih yang ada ini. Kita ada kuih talam suji. Kuih seri muka. Bingka ubi. Alright. Kuih lapis kacang merah. Bagus. Kuih lapis biasalah. Biasalah di akhir sekali ni. Dan ni kuih lapis durian. Durian dari sini dah boleh bau. Hoi. Graduate. Alhamdulillah graduate. Study tadi. Setakat ini yang kita sebab hari ini kita nak bawakan kepada anda kepelbagaian kuih muih di Malaysia daripada masyarakat Melayu, India dan juga Cina dan juga yang lain-lain kerana kita nak semarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan ini. Betul. Dengan hashtagnya
Manis pahit bersama. Tanda pagar manis pahit bersama ni. Jadi kita akan sambut sehingga 16 September. InsyaAllah hari Malaysia juga kita akan sambut sama-sama dengan meriahnya dan saksama. Tapi dalam kita menyambut kemeriahan dan juga suasana Hari Kebangsaan, kita juga dikejutkan dengan suatu berita yang telah tular di media sosial. Sangat menyayat hati, takziah diucapkan kepada ahli keluarga dan juga waris kepada kemalangan yang telah berlaku semalam. Ya, betul. Dan ini yang menyedihkan kerana videonya telah balikkan anak sulung mengimamkan solat jenazah 6 sekeluarga. Namanya adalah Abdul Rahman Amiruddin. Selepas pasangan ibu bapanya Amiruddin Ismail dan juga Nur Himah Nur Muhammad bersama dengan 4 adik-beradiknya terlibat dalam insiden nahas kemalangan di Jalan Segamat, Kuantan Segamat pada hujung minggu lepas. Dan kami di Malaysia hari ini di kru produksi juga menzahirkan salam takziah dan semoga kuat dengan cabaran dan dugaan yang mendatang ini. Itulah dia, malang tidak berbau apabila kita memandangkan kemalangan. Jadi di sini kita akan bangkitkan semula semangat penonton-penonton kita dengan satu bingkisan juga tentang sesuatu yang insya-Allah dapat menyemarakkan lagi dan menebalkan lagi semangat cintakan negara kita Malaysia. Betul. Okey. Sebelum kita nak lebih kepada kuih-kuih ni, ini pentauliahan kan? Ya, saya komando. Itulah yang nak cerita ni. Kan? Tebalnya semangat bila kita tengok Angkatan Tentera Malaysia kita, terutamanya kumpulan komando kita mendapat tauliah graduate lah kata. Betul. Pada 19 Ogos yang lalu. Saksikan bingkisan ini. Tahniah kita ucapkan. Menempa naluri sejati dari jiwa seorang lelaki, tanggal 19 Ogos 2023, 19 pegawai dan 59 anggota berjaya melangkah ke fasa baru dalam mempertahankan negara. Mereka menyertai pasukan komando terulung Tentera Darat Malaysia, 21 grup gerak khas, 21 GGK. Bukan mudah. 3 bulan tidak bertemu keluarga, 90 hari meredah rintangan demi mendapatkan beret hijau. Gelaran penuntut terbaik Kursus Asas Komando Siri 1 2023, Lieutenant Muda Muhammad Saiful Al-Fikri Rosli, Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja, menerima anugerah itu bersama perasaan yang bercampur baur. Mungkin tidak dapat dilihat pada raut wajah berceloring, namun kecekalan yang dihadapi sewaktu latihan mengisahkan segalanya. Dia menanam minat mendalam untuk menyertai pasukan ini, hanya mengharap restu ayah bonda agar segala pengorbanannya diiringi doa selalu. Mental memang agak mental lah bila berada dalam kesejukan. Tapi apa yang saya buat adalah saya ingat balik kedua ibu bapa saya. Apa yang mereka hendak daripada saya adalah membuat yang terbaik. Jadi saya cuba lawan. Saya cuba lawan apa yang saya lalui, apa yang saya hadap. Saya jadikan itu sebagai cabaran pada saya. Pada hari pentauliahan, keluarga dapat melihat demonstrasi bagaimana ahli komando berhadapan dengan situasi menyelamatkan kawanan daripada tebusan. Realitinya, inilah gambaran sebenar tugas yang bakal digalas oleh beret hijau bermain dengan nyawa, satu amanah besar buat mereka. Rindu terubat apabila melihat raut wajah keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Datang dari kejauhan, menyaksikan anak mereka tamat latihan. Suasana diselubungi perasaan hiba dan bahagia tatkala memahami situasi kedua-dua pihak ini
turut berkorban masa dan raga dengan penuh penantian. Pegawai ini memang mental dan physically kuat sebab bukan hanya daripada segi physical mental saja, kita juga uji mereka daripada command and control dan juga lain-lain. Untuk yang lain-lain LLP, ada peningkatan walaupun ada seramai 190 yang lapor, hanya 59 yang lulus, tapi kita nampak daripada segi mental dan fizikal dan ketahanan mereka ni adalah bagus. Bagi anak jati Segamat, Johor ini, dia sudah akur dengan realiti mendatang sekiranya ditugaskan ke medan pertempuran. Berkala nyawa bersimpah darah, mengerah tulang, daging dan urat. Namun, itulah pengorbanan yang diidamkan anak bongsu daripada 6 adik-beradik ini untuk merealisasikan hasrat menabur jasa kepada negara. Jauh di sudut hati, hanya sebuah cerita yang dapat disuratkan kepada ayahanda dan bonda sekiranya tidak dapat lagi bertentang mata di alam nyata. Dalam lubuk hati saya, apa yang saya ingin sampaikan adalah perasaan saya apabila saya berada dalam khusus ini, di mana saya sendiri yang melalui keperitan, saya sendiri yang melalui cabaran-cabaran. Saya akan ceritakan apa yang sendiri saya buat supaya mak ayah saya tahu apa yang saya buat kat luar, supaya tidak terpesong apa yang dia fikir mengenai tentera kat sini. Okey, itu dia antara kemeriahan yang kami bawakan kepada anda dan juga sekarang ini kita nak teruskan kemeriahan di lobi Seri Pentas ini dengan hashtag Manis Pahit Bersama. Ya, saya. Ini kita mulakan dengan kuih tradisi. Kuih talam tradisi. dululah ya. Jadi kita jumpa pelopor warisan tradisi di sini. Kak Zaitun kita daripada Sri Talam Cat Cafe. Di tapak kita pun pernah singgah tempat dia. Sekarang semakin maju, dah buka kitchen. Satu hari tu berapa talam? Boleh buat ni? Zaitun buat. Boleh dapat 200 tray. 200 tray. 200 sekaligus. Banyak betul. Ni satu tu ada 200. Okey, sambil kita nak bercerita tentang keunikan dan juga keistimewaan kuih talam ni, boleh kita mulakan cara nak buat dengan yang mudah ni. Bahan-bahannya apa yang kita perlukan? Yang ini untuk kuih talam cendol ya. Talam cendol. So kita ada tepung beras kena ada. Dan tepung ubi juga dicampur aduk dia. Dia ada sukatan-sukatan dia ya? Ya, semua ada. Okey. Jadi inilah rahsia dia ni sebenarnya kalau nak buat secara tepung dia. Borong. Kekuatannya pada tepung. Tepungnya mesti ada kualiti. Okey. Tepung ada kualiti, santannya pun mesti yang bagus. Okey. Dia ada tertib dia tak? Dia kena masuk tepung ubi dulu baru tepung beras ke? Tepung beras dulu. Tepung beras dulu. Tepung beras dulu. Dia mesti ada tertib dia. Berapa gram tadi tepung beras? Tepung beras 250 gram. 250 gram tuan-tuan dan puan-puan tepung beras, kemudian kita masukkan tepung ubi 80 gram 80 gram tuan-tuan dan puan-puan. Cepat ambil pen cepat. Atau kita boleh stream semula secara HD. Ni kita nak buat kuih talam cendol. Kuih talam cendol. Ini apa pula, Mak? Santan. Terus tu. Santan. Santan cendol. Santannya 300, tapi santannya biarlah santan yang fresh. Santan yang kelapa betul. Jangan santan kotak tak jadi ni. Tak jadi. Tak sedap. Tak sedap. Tak sedap. Dia punya masin tu lain Okey, jadi kita bancuhkan, apa lagi kita tambah? Air 600. Air 600 Air pun sukat juga Oh, mesti sukat. Semuanya disukat. Itulah dia rahsia kuih talam yang sedap dan konsisten Disukat. Garam 1,5. Ya. Okey, 1,5 Jadi kat sini kita bancuhkan, tapi alhamdulillah lepas kita bancuhkan semuanya campur tepung gandum, nanti jadilah yang dah siap. Oh, yang ni macam ni. Dia akan jadi macam tu nanti. Okey, kemudian kita kacau berapa lama ni? Dalam 3 minit 4 minit je. Dalam 3 minit 4 minit. Dan sambil kita kacau tu kita boleh letak cendol dia dah. Itulah tu yang buat demonya Puan Zaitun lah ya. Kalau nak minta host buat demo yang lelaki ni jadi lain pula nanti. Tapi boleh, Nas boleh buat. Bukan tak boleh, air tangan ni tak sama dengan ibu-ibu ni. Okey, yang saya nak tahu pula letak cendol ni dia letak awal, takut kacau nanti dia hancur tak? Tak. Tak Itu yang ikut tangan tadi tu, cara memusing-musing. Baru saya cakap, kalau saya buat dah hancur dah ni. Yang penting
Ya kita kena ingat Allah buat. Oh, begitu dia. Kalau tak ingat Allah kita buat kan. Betul. Dengan selawat-selawatnya. Keunikan kuih talam ni Puan Zaitun. Tengok masih ada permintaannya. Permintaan sangat-sangat memberangsangkan sebenarnya. Kuih talam ni kuih yang orang kata yang susah nak buat. Susah nak buat. Susah nak buat tu. Okey. Kemudian kita tuang dulu. Tuang dulu ke dalam. Kukus dalam ini yang bawah dia lah. Ini bawah dia. Oh, ni bawah dia. Ini bawah dia. Belum siap lagi. Atas dia lagi satu layer. Okey. Satu lapisan. Tengok yang second layer ni. Okey. Masuk dalam. Kita masuk dalam kukus. Masuk dalam ni. Masuk dalam. Saya buka. Tuan-tuan, jaga-jaga panas sikit. Panas. Rasa tak wap tu tadi? Itulah dia, aura dia tu. Okey. Jadi lapisan kukus dulu. Lapisan atas tu macam mana pula kat situ? Lapisan atas ni. Bahan lain pula. Okey. Tepung gandum dengan telur sahaja. 210 gram tepung gandum. Ini pun ada tertib dia juga. Masuk tepung dulu ya? Masuk tepung dulu. Kak Aslina ni bukakan aja. Dia kena air tangan sini lah. Zaitun juga. Dia kena masuk. Okey, kemudian gitu. Santan. Santan 200 gram. 200 gram santan. Okey. Kalau kita buat tu, kita kena ingat Allah dulu. Pertama sebab niat apa? Betul ya. Kalau kita tak ingat Allah, tak sedap. Tak sedap Itulah dia petua daripada Kak Zaitun ni. Dah berapa tahun dah buat kuih talam Kak Zaitun? 10 tahun. 10 tahun dah buat Alhamdulillah. Telur 4 biji? Kalau kuih talam tu tak sedap, saya tahu. Cewah. Tu dia tengok mata dia tahu. Tengok kuih talam tu dah tahu dah sedap ke tak sedap. Jadi kita kacaukan sampai sebati. Jadi dalam tadi Hanif tanya memang permintaan dia memang tinggilah untuk kuih talam ni kan. Tapi macam mana pula dengan warisan itu? Banyak ke orang muda yang masih nak ambil tahu, nak belajar cara-cara dia dan sebagainya? Sangat-sangat kurang. Kurang Kurang. Jadi budak-budak sekarang dia tak suka nak belajar cara-cara dia Dia tak suka. Yang pertama sebab apa dia tak suka? Dia suka tengok handphone saja. Oh, dia suka apa? Tengok handphone saja. Dia tu tengok handphone saja, sampai tengok handphone pun dia boleh kacau juga. Gitu cara dia. Ini kuih talam cendol lah kita dapat ni. Talam cendol lah kepala. Gula Melaka. Gula merah ke gula merah? Gula merah. Gula Melaka sikit lagi sedap tak kan? Oh, itu untuk letak kat atas lagi? Ini kepala dia. Baru dia jadi warna coklat. Jadi warna coklat nanti. Okey, jadi bila kita dah kacau, dia akan jadi colour tu. Okey, silakan. Kita boleh masuk kan? Tak payah air panas pun Tak payah. Memudahkan. Mudah betul. Memang Puan Zaitun buat nampak mudah sangat. Sempoi je kan? Tenang aja. Kalau Hanif ni saya dah agak dah mesti menggagau. Yang mana atas yang mana bawah pun saya tak tahu. Dia ada 2 layer pun saya tak tahu tadi. Oh ya? Itulah dia nature kuih talam. Kalau kuih talam dia mesti ada at least 2 layer. Yang tak ada layer bingkai ubi saja. Itu dia betul. Yang lain semua berlayer-layer. Berlayer-layer. Ingat lagi apa tu mak saya memang dia kalau dapat satu resepi itu dia akan buat sampai dapat. So ada 1, 2, 3 bulan lah kita makan bingkai ubi ni. Ingat tak mak? Mak masak sampai kita jenuh. Tapi dia akan tanya resepi ni sedap tak? Dia buat lagi sampai sedap. Itulah dia generasi yang ini. Faham. Tak rasa yang perfect tu. Tepat tu. Yang tepat, yang sedap. Okey, kemudian bila kita dah kacau jadi macam ni lah. Jadi macam ni lah. Kemudian ni kita taruh dalam ni. Kita tuangkan kat atas. Oh, ni ada. Ni dah jadi. Bawah yang masak macam ni. Okey. Jadi kita tuangkan untuk layer yang kedua. Bawah dah masak jadi macam ni. Jadi macam ni. Yang ini Hanif kena buat boleh tak? Kita ambil lepas air kita tuang ke apa? Tuang dengan kepala dia. Garik-garik dulu dengan garam. Okey, garik-garik dulu. Garik-garik. Sambil dia garik-garik tu, lepas tu kita tengok macam mana Chef Hanif Miswan menghasilkan kuih talam dia. Saya tuang je lah. Tuang je. Jangan takut sangat, kita berehat seketika. Okey, kita nak berehat seketika. Dan selepas ini kita akan lihat juga kuih-muih daripada budaya yang lain. Tapi next step dia adalah tuang saja ya. Tuang saja. Takut ke nak tuang? Tuang lah. Boleh tuang sekarang ke? Boleh. Tuang je lah ya. Sampai itu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sabar Hanif, sabar. Belum apa-apa dah tumpah Hanif. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. First time.
Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Nazraman dan Hanim Miswan menemani anda. Manis pahit kita bersama. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Aisyah dan Azrul. Dua pasangan yang dah berkahwin selama 6 tahun. I like mix marriage. Macam kuih lapis macam tu kan. Dan di sini kita baru saja lihat kuih Melayu. Sekarang pula kuih kaum Cina. Dan Aisyah dan Azrul nak ajar kita macam mana nak buat kuih muaci. Jadi kuih muaci ni dia kena makan dalam perayaan ke bila-bila boleh makan. Macam kita nampak mooncake ni kita nampak masa mooncake festival saja kan. Macam mana Aisyah? Masa lapar je lah. Oh, masa lapar je. Kita macam tu je masa lapar. Ni asal mana ni? Ipoh. Ipoh. Abang Azrul kita pun dari Ipoh lah. Okey, alright. So, kita boleh mulakan macam mana cara-cara nak buat kuih muaci ni. Okey. Dia tekstur dia macam mochi kan? Dia mochi. Kan dia macam lembut-lembut, dia boleh tarik-tarik begitu. Asas dia lemak dan kita selalu makan dia dengan kacang kacang dengan gula. Jadi Azrul pun sebab dua budaya berbeza kan. Bila first time makan muaci? Lepas kahwin dia lah. Oh, tak pernah rasa sebelum dia? Tak pernah rasa. Tak berani nak beli, takut haram. Oh, tapi sekarang bila ada air tangan isteri lain cerita lah. Okey, bagus. So dia ada sukatan ke Aisyah? Sebab ini home cook, so kita agak-agak je. Ini lain macam. Ini main rasa-rasa je, main letak-letak je. Okay. Kalau resepi tradisional, dia ada sukatan dia. Lepas tu dia steam. Tapi ini home cook, Aisyah guna method yang senang lah. Yang senang lah. So sini kita ada tepung apa? Tepung pulut. Tepung pulut? Tepung pulut campur dengan garam. Okey, garam. Suka hati lah. Suka hati. Dia tak cakap kita berapa sukatan dia. Ini cara tradisional lah. Bikin rasa sedap. Nak rasa pun tak boleh. Perlu masak lagi. Perlu masak lagi. Jadi kita ada tepung pulut. Dengan garam. Dengan garam. Yang ini pula nanti? Oh, ini tak ada apa. Oh, ini tak ada apa. Selesai. Tepung lebih. Okay. Lepas tu letak air. Pun suka hati juga. Suka hati. Janganlah nanti terbanyak pula. Tak jadi pula kan? Tak apa. Sebab atas pan dia akan kering. Oh, dia akan kering. Kalau basah letak air lagi Kalau nak tradisional macam steam punya method, dia kena sukatan yang betul. Tapi kalau macam ni, cincai je lah. Macam goreng cincai je lah. Cewa. Aisyah pun belajar nak buat kuih ni dari mana? Kawan-kawan anti semua. Oh, kawan-kawan anti semua yang ajar lah. Okey. Jadi sementara Aisyah nak campur-campur ni pun kita nak uji. Kita nak uji Azrul. Tapi tengok panas ke tak tu? Dah cukup panas? Yang guna tangan untuk uji. Oh, itulah dia method tangan. Oh, okey. Yang letak minyak sikit. Alright. Cukup Ini rasa tak cukup air dia macam kering sikit. Oh, betul. Okey. Betul dia kata feeling tak payah suka. Feeling je. Okey, saya pun kalau feeling saja. Kalau lebih tak apa. Boleh. Okey. Macam mana feeling saya? Best. Feeling saya best. Jangan main-main. Aduh, hai. Kasu kita letak je atas pan. Okey, so dia memang kena liat macam ni atas jadi toh sikit lah. Okey. So kita boleh campurkan kat dalam tu sekali walaupun tak sebati lagi. Boleh. Maksud kita macam ni je. Itulah dia. Ni kena ilmu kungfu ke apa cucuk tak payah. Alhamdulillah. Jadi sekejap je lah kalau kata orang datang ke apa cepat-cepat kita boleh buat Okey, so tak payah tunggu perayaan ke apa, terus boleh datang dan merasa lah buat muaci ni. So sementara Aisyah tengah masak tu, saya nak uji Encik Azrul kita. Tahu tak nama-nama kuih-kuih yang ada kat sini? Kata dah kahwin lama kan? Okey, tolong namakan kuih-kuihnya. Yang ni mooncake lah. Mooncake, okey. Yang ni kuih yang nampak macam penyek ni nama dia angku kuih. Angku kuih, okey, bagus. Yang ni tahniah apa tak? Tahniah. Oh, okey. Kita kena tanya yang Arif. Aisyah, yang tembang-tembang cantik ni macam biskut tambun ni apa ni? Tau sabeng. Tau sabeng. Sebut kena betul. Tau sabeng. Okey, yang ini pula? Hyongpe. Betul? Dia kena tanya dulu. Dan bila nak belajar cakap bahasa Cina ni? Itulah, bila belajar je gelak, susah nak belajar. Oh, tak apa. Itulah dia rasa cinta terhadap isteri, suami isteri. Gelak-gelak tu memang biasa. Isteri saya pun selalu gelakkan saya. Apa nak buat? Nasib badan. Yang ini pula Cantonese lah yang dia ajar awak ya? Cantonese. Campur-campur lah. Campur-campur lah. Isteri saya Hokkien pula. Okey, sementara kita tunggu muaci dia dah siap dah tu kan? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, kita akan tengok result dia lepas ni
Okey, sementara itu jom kita lihat budaya India pula. Oh, macam-macam jenis kuihnya. Encik Hanif buat apa di sana tu? Anas. Okey, kita nak tunjukkan kepelbagaian kuih muih #Manis Baik Bersama ni. Tadi tradisi Melayu, tradisi masyarakat Cina, sekarang ni tradisi masyarakat India. Kita bersama dengan Chef Rajesh Khanna. Chef sihat ya? Sihat. Apa khabar Hanif? Alhamdulillah sihat. Thank you sebab bersama dengan kami. Ni kita nak tunjuk kuih ladu, Chef ya? Hari ini kita akan buat kuih ladu. Alright. Ladu ni biasanya dipanggil ladu India kerana bulat lah, dia bulat. Apa-apa yang bulat, manisan yang bulat kita panggil ladu lah. So kita akan buat ladu hari ini. Tapi ini dessert lagi satu iaitu gulab jamun. Mesti you biasa dengan gulab jamun. Betul, kan. sedap. And then yang ni ladu lagi different type of ladu. Lain sikit. It is called motichur from North India. And then this is palkoa made of milk dengan minyak sapi and gula lah. Yang ni pula coconut candy. Coconut, betul. Coconut candy. Cuma warna dia lain lah sebab tapi dia punya resepi sama. Sama saja. Okey, ladu. Jom kita mulakan. Apa yang kita perlukan ni? Okay. First kita panaskan minyak. Okey. Okay, then kita akan buat dia punya yang ni garam flour lah. Tepung kacang kuda. Okey. Okay, so kita mix tepung ni. Senang je, tepung dengan air. So, buatlah satu perigi lah tengah-tengah. Masukkan tengah-tengah lah. Then campurkan. Okay. Oh, sambil-sambil tu Chef Yes. Okay. So, benda ni tak boleh cair sangat, tak boleh pekat sangat. Okey. Konsistensi dia kena just nice lah. Kena tahu jugalah tu ya? Ya, yes. Alright, wah nampak. Lelaki buat senang je kan? Ya, dah settle. Dia kalau ada perkakas yang betul kan, senanglah kerja. Okey. Tu dah settle dah kita punya dough. Okey. Oh, macam tu je. Sekejap je. Okay, benda ni specially untuk ladu. Okey. So, saya tak tahu panggil apa ni, sudip ke apa ke. Tapi dia ada yang tengah-tengah ni lah. Dia ada lubang lah. Okey. So, kita ada minyak kita dah panas. Okey. And then senang je. Ni kita nak buat yang kacang dia tu dulu ya betul. Okey. Okey. And then kita tuang kat sini. So, you tengok dia akan jatuh. Dengar bunyi dia tu. Dia akan jatuh. Oh, sebab itulah dia memang special untuk ladu Dia makan jadi macam tu. Dengar bunyi tu. Okey. So, nampak tak dia bulat-bulat, dia cantik-cantik kan? So, kita kena buat dia, goreng dia sampai dia crispy lah. Macam ni. Alright. Benda ni simple je, tapi yang penting minyak kena panas lah. Kena panas and then ngam lah ngam. Macam tu. Bila dah siap dia akan jadi macam ni lah Chef. Correct. So bila dah siap, yang ni dah siap. Saya dah buat lah. Sebab masa kita pun tak cukup. Betul Chef. Kita kena express. So I akan off ni dulu Boleh. Chef, ada peminat minta menyanyi sambil masak lah. Apa dia? Chef memang terkenal kan, sambil masak ni boleh menyanyi lagu Bollywood kan? Nyanyi lagu Bollywood Bollywood, silakan Chef. Bikin panas je lah you. Okey, so. Okey, masuk air. Sugar syrup. Kita buat sugar syrup. Okey, so air. Lagu Bollywood apa yang paling Chef? Bro. Ada orang minta. Chef. I'm sorry, ada request. Ada request Chef. Lagu apa Tumpah seair. Ni tumpah seair. Tumpah 2 air. Tumpah 3 air. Okey, sugar syrup. Gula senang je gula. Alright. Okey, kita nak buat dia better, I akan campur dengan air mawar lah. Rose water lah sikit lah. Biasa resepi ni you boleh buat, you can letak air mawar ke apa lah. Okey, terpulang lah. Wow. And then colouring sikit. Alright, colouring. Okey. Yang ni saffron. Saffron. Daripada Iran yang ni. So saya akan letak sikit lah. Memang kena letak lah. Saffron ni dia akan bagi colour and also rasa dia and also satu taste yang mewah lah. Mewah orang cakap, you pakai saffron ke? Wow, dia terus high lah. Betul. So you boil dia. You boil dia, bagi dia boil lah. Okay, and then nanti dia jadi? Saya dah siap lah. So kita tutak, pum siap. Betul. Okay. So,
Yang ni kita punya apa nama? I tak tahulah apa nama dia. Macam kalau goreng pisang. Chef tak tahu, saya lagi tak tahu. So yang ni yang dah goreng lah, garam fly yang dah goreng, kita campur dengan sugar syrup, dia jadi macam ni. Yang kita buat tadi tu. Dia pekat sikit Chef. Dia jadi pekat sikit lah. So konsistensi dia memang macam ni. Dia kena konsistensi macam ni. Dan kita masukkan lah. Okey, Indian dessert ni yang paling penting is minyak sapi. Minyak sapi yang buat dessert tu rich, sedap and macam berlemak-lemak sikit lah. So Indian dessert ni banyak kita pakai 3 barang je. Minyak sapi, and then minyak sapi, gula and susu. 3 barang ni. Okey, dan kita dah campur lepas tu? Kita campur, and then so minyak sapi tu kita gorengkan buah gajus dengan kismis lah. Tapi oleh kerana TV3 panggil kan, so ada macam-macam walnut, cranberry. Nampak rich sikit lah. Nampak rich lah, kita masuk dalam je. Okey. Ya, Saffron nampak mewah sikit Nas. Oi, ini mewah ni. Ladu Okey, sama chef gaul-gaul ni Nas dah siap ke belum awak punya tu? Oi, sementara tu kita kat sini kita punya muaci dah siap. Okey. Okey, so dia kena tetap panaskan macam tu, dia kena terus panaskan. Okey. Panaskan macam tu, sambil tu dia akan angkat, dia gunting-gunting. Dia letakkan dalam kacang dan juga gula yang dah digaul sebati. Dia kalau ada dekat sini mendengar bunyi dia. Dan yang ini selalunya kita boleh makan bila-bila masa minum petang ke, bila tamu datang ke. Boleh. Anytime Bila pun boleh. Inilah dia. Muaci anytime, anywhere dikatakannya. Okey, kita cuba satu bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada garpu. Alhamdulillah. Sebat dengan tangan aja. Okey, tekstur dia lembut-lembut. Macam mochi yang Jepun tu, tapi ini muaci Cina style. Bismillahirrahmanirrahim. Makan panas-panas. Dengan liat-liat dia. Tapi dia tak liat macam mochi betul-betul liat lah. Katakan kalau ada yang pakai braces tu, masih boleh makan lah. Alhamdulillah. Lepas tu dia ada masin-masin sikit. Pandai awak. Oh, dia meletak garam macam tu je. Rupanya tak payah nak sukat. Dia dah tahu macam mana rasa. Air tangan Aisyah ni memang terbaik. Thank you very much Aisyah. Thank you. Alright. So kita dah cuba muaci kat sini. Macam mana pula dengan ladu di sebelah sana? Kita dah beres. Okey, ini proses nak membulatkan ni. Nak membulatkan dia. Okey, macam mana Chef buat tunjuk-tunjuk balik tadi? Yang penting ni proses membulatkan ladu. Membulatkan dia. Sebab ladu tu memang bulat. So dia lebih kurang macam ni lah Hanif. Bulatkan dia, and then kita setting macam ni lah. Okey. Dan daripada sini kena goreng lagi? Tak payah goreng. Dia straight macam tu. Ini dah siap ni? Dah siap lah. So color dia kita terpulang. You nak letak merah sikit atau orange sangat, kuning. Okey lah. Tapi yang ni color dia memang, kalau you pergi India, natural color dia memang macam ni. Dia takkan terlampau banyak colouring. Dia tak adalah merah macam ni. Dia tak adalah merah sangat. Macam tu. Yang ini pun datang dari saffronnya kan? Yang ni semua colouring. Oh, colouring. Okey. Kalau saffron banyak tu memang demam tu demam. Okey, Chef Rajesh. Just one for you. This is muaci. So Indian plus Chinese equals romantic. Saya suap Chef Rajesh kanan. So dah suap boleh nyanyi lah Chef. Itulah dia hajat saya sebenarnya. Sikit pun tak boleh. Ini kalau saya suap Hanif pun dia boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasanya Hanif? Muaci. So kita ada warisan budaya Cina, budaya India. Thank you Chef. Thank you Chef. No problem. Nanti dah siap semua akan jadi macam ni. Ini antara keindahan, kepelbagaian kuih muih kita. Manis pahit bersama. InsyaAllah kita akan berehat seketika dan kita kembali bersama dengan Hanif Miswan dan saya di dalam studio. Satu lagi. Bismillah. Sedap. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selesai tugasan di luar, kita kembali ke studio untuk kita bawakan kepada anda berkaitan dengan penganjuran persidangan digital sektor awam ataupun PDISA. Dan untuk berbicara berkenaan dengan perkara itu, kita ingin mengalu-alukan kehadiran juga yang bahagia Datuk Haji Rozi Mat Saad, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia ataupun MAMPU di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Hanif. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami Datuk. Mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan persidangan digital sektor awam pada tahun 2023 ini. Ingin memberikan pencerahan berkaitan dengan persidangan tersebut, Datuk, silakan.
Persidangan digital sektor awam atau kita kenali sebagai PDISA merupakan satu program yang dianjurkan oleh Unit Pemodenan Tadbiran dan Pengurusan Perancangan Malaysia atau MAMPU di bawah Jabatan Perdana Menteri. Persidangan ini akan dilangsungkan pada 13 September 2023 dan akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Persidangan ini diadakan selepas kita mengadakan beberapa siri persidangan sebelum ini. Kita mulakan pada 2016. Ketika itu kita namakan Public Sector CIO Convac. Ketika itu persidangan lebih kepada usaha bagaimana hendak membawa sektor awam ini bersama dalam memajukan pentadbiran pengurusan Malaysia. Tetapi pada 2021 kita mula menjenamakan semula CIO Convac ini kepada persidangan digital sektor awam. Jadi kita lihat sambutan yang sangat menarik pada 2021, oleh itu mampu memutuskan untuk melaksanakan persidangan ini pada 2023. Dalam hasrat kita hendak menyemarak dan meningkatkan lagi usaha hendak membawa digitalisasi dalam proses pembangunan dan perancangan negara kita pada masa hadapan. Ya, Datuk mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sebab PDISA 2023 diteruskan penganjurannya oleh pihak MAMPU pada tahun ini? Kita tahu bahawa era kini menampakkan perkara mengenai digitalisasi ini amat penting kerana ia boleh merancak dan mempercepatkan pembangunan negara. Dalam konteks kerajaan hendak memperkasakan kehidupan rakyat dalam konteks ekonomi, perkara mengenai digitalisasi seperti pembelian atas talian, pembayaran bil secara atas talian, semuanya mempercepatkan usaha ke arah merancakkan ekonomi negara kita. Jadi dalam konteks ini, perkhidmatan awam mesti bersedia. Kemampuan pemimpin digital perkhidmatan awam ini mestilah berada pada tahap tinggi. Oleh itu, sesi percambahan pemikiran, sesi satu platform untuk mereka berbincang, mencari teknologi terkini, melihat solusi terbaik dalam konteks negara kita, perlu kita adakan. Jadi persidangan ini akan mengumpulkan semua pentadbir atau pemimpin digital kerajaan untuk sama-sama berbincang, melihat apakah prospek atau inovasi digital yang sesuai di negara kita yang boleh kita laksanakan bersama. Dalam konteks yang lain, ia adalah untuk memperkasakan keupayaan digitalisasi negara kita dalam langkah kita nak membawa kesejahteraan dan bila kita bercakap mengenai kesejahteraan, kita nak mencapai hasrat negara madani yang sedang ditekankan oleh kerajaan ketika ini. Ya, Datuk melihat kepada tema dan falsafah yang mungkin nak dikongsikan pada persidangan kali ini, Datuk. Pada tema kali ini, kita melihat bahawa pendigitalan sektor awam, nadi kesejahteraan negara. Ini adalah tema penting yang kita tekankan sebab kita lihat apabila sistem penyampaian kerajaan kita perbaiki melalui langkah yang lebih mudah, perkhidmatan atas talian, rakyat boleh mendapat perkhidmatan secara end-to-end. Jadi proses ini dipercepatkan. Jadi rakyat yang mungkin melihat suatu masa dahulu amat susah mereka hendak berurusan dengan kerajaan. Tetapi dengan perkhidmatan digital secara end-to-end ini, ia lebih membawa kesaksamaan. Tak kira pada bila-bila masa, di tempat geografi yang berbeza, rakyat boleh mendapat perkhidmatan itu secara terus. Dan inilah hasrat kerajaan untuk memperkasa dan memperbaiki penyampaian perkhidmatan itu. Supaya rakyat merasai perkhidmatan itu sampai kepada mereka. Baik. Datuk, yang terakhir mungkin harapan MAMPU sendiri di sebalik penganjuran persidangan ini.
mampu berharap penganjuran ini akan membawa impak yang positif di mana persidangan ini akan menghimpunkan pemimpin-pemimpin digital. Mereka akan berbincang melalui panel, forum, melalui pembentangan kertas kerja dan sebagainya, dan kita berharap rakyat boleh mengikuti juga persidangan ini secara atas talian melalui Facebook Mampu sendiri atau melalui URL mampu.gov.my. Dalam konteks ini, rakyat juga boleh melihat bagaimana proses perubahan digitalisasi di negara kita berlaku. Dan saya menyeru dan memohon supaya penjawat-penjawat awam mengambil kesempatan untuk menyertai persidangan ini secara atas talian atau yang diberi jemputan. Saya mohon mereka dapat hadir dan bersama kita jayakan persidangan ini. Baik, semoga berjaya. Kita ucapkan juga pada 13 September ini persidangan berkaitan dengan penganjuran persidangan digital sektor awam PDISA yang bahagia Datuk Haji Rozi Mat Saad, Ketua Pengarah Unit Pemodenan, Takbiran dan Perancangan Pengusahaan Malaysia Mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri bersama dengan kita. All the best, Datuk, ya. Terima kasih. Baik, okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi banyak lagi perkongsian akan kami bawakan. Terus bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih bersama kita di MHI Malaysia Hari Ini. Dan saya kena cakap sekarang ni lah, sebagai orang yang suka makan ni, tanpa rempah hidup kita tiada warna-warni begitu. Dan Alhamdulillah, Karnival Jom Heboh akan sampai di Kelantan pada 7, 8 dan 9 hari bulan ini dan dibawakan kepada anda oleh Babas. Dan kalau kita sampai kat Kelantan ni, dia tukar dia jadi Bedwah. Jadi kita bersama dengan Tuan Haji Azlan Muhammad, Ketua Pemasaran Babas Products Malaysia. Senin Berhad, Tuan Haji. Selamat kembali bersama kita di MHI. Sehat lah. Sehat, Alhamdulillah. Oh, Bedwah Babas di Karnival Jom Heboh. Kali ini Bedwah Babas. Jadi nak bertanya juga, kenapa Babas ni memang suatu brand yang tersohor lah dikatakan dan sudi bersama dengan Karnival Jom Heboh. Boleh terangkan sikit? Jadi sempena Jom Heboh kali ke-20 ni kan. Jadi kita di Babas kita nak pertama kalinya melibatkan diri participate dalam Karnival Jom Heboh. Jadi kita kata kalau pertama kali ni kita nak buat besar-besaran lah. Menyambut ulang tahun ke-20. Pada masa yang sama kita dapat sambutan yang paling hangat Nas dekat Penang hari tu. Betul, hangat betul no? Hangat betul. 300,000 orang datang. Lepas tu orang datang kat booth kita, banyak engagement. Lepas tu Jom pun ada feedback cakap, why not you continue di Kelantan, di Johor. Jadi kita teruskanlah. Jadi hasrat kita di Babas, kita nak menyantuni masyarakat lah di Kelantan, di Terengganu, Pantai Timur. Kita pun nak kongsi rezeki sikit dengan pengguna-pengguna setia kita dan kita banyaklah aktiviti nanti kita akan buat di Jom Heboh. Cakap pasal aktiviti-aktiviti mesti banyak yang disediakan untuk peminat-peminat di luar sana, terutamanya mereka yang setia bersama Babas. Silakan. Apa yang disediakan? Okey, kita akan jual goodies bag kita. Kalau tengok di depan ni banyak produk-produk rempah ratus Babas lah. Semuanya dalam satu pack ya? Dalam satu pack. Dalam goodies bag ni kalau beli di luar di pasaran bernilai RM15. Okay. RM15-16 macam tu, tapi kita jual hanya dengan harga RM10 je. Okey. Jadi siapa-siapa yang datang ke booth Babas boleh berpeluang beli produk barangan Babas ni. Kita ada rempah kari ikan, kari daging, ayam semua, kunyit, cili, rempah sup, rempah kurma, semualah. Dan ada juga bagi apron percuma. Dan kalau dah beli produk Babas ni, kita berpeluang main game, main aktiviti, kita boleh menang lagi banyak hadiah lagi. Oh, ada hadiah-hadiah dapat dimenangi. Kita nak bagi hadiah lagi free lah, percuma lah. Kalau tak tahu apa hadiah dia, datang ke booth Babas di Karnival Jom Heboh Babas di Kelantan. Terutamanya mereka yang ada di Kelantan. Tak lupa juga, kita juga ada buat demo masakan melalui chef koyum kita. Jadi kita ada masak dalam 3-4 kali sehari. Semua masak dan kita bagi percuma lah, sampling. Nak rasa macam mana rasanya produk Babas ni di dalam makanan seharian anda tu memang penting juga. Dan kita nampak kat sini untuk RM10 kita dapat starter pack dia. Kata pack permulaan untuk cuba jenis-jenis rempah Babas. Nak tahu perbezaan tu kena rasa dulu. Kan tak kenal maka tak cinta. Tapi apa kelebihan produk Babas buat Tuan Haji? Okey, kalau produk Babas ni seharusnya dikenali dengan rempah kari. Okey, bila cakap rempah kari ni memang orang akan ingat Babas kari, sebut kari ni sangat bermutu, sangat kau.
sangat rasa pekat. Kalau makan kari tu kat tangan tu Nas, rasa nampak dia punya color dia kan, bau dia. Jadi produk kita ni terkenal dengan kualiti dia. Kita yang paling bagus, produk rempah babas ni, kita tak ada guna apa-apa pewarna, tak ada guna pengawet, tak ada guna aditif, apa ke, preservatif. Semula jadi ya? Tak ada MSG. Semula jadi. Jadi memang sangat asli, sangat bersih, of course halal dan dia memang sedap lah. Itu yang lepas tu kita punya chef live hanya dalam masa 6 bulan. Hanya 6 bulan 6 bulan je. Maknanya kita tahu, kekalkan mutu. Kebanyakan memang kat luar setahun kan. Betul. Tapi kita hanya 6 bulan. Sebab tak ada pengawet, tak ada bahan-bahan. Hanya bahan-bahan sebelum jadi yang dibenarkan. So untuk itu saya memang syaukan lah kalau kena cuba babas tu, kena cuba sekali dah hidup. Lepas tu bila makan gulai tu sikit lah. Macam tu je. Jadi cerita sikit Bekwah babas ni. Jadi spesifik bekwah ni. Bekwah babas di Kelantan ya. Kita hari tu kita buat Hari Kaya Malaysia. Betul. Di Kelantan kita dah alhamdulillah berjaya menyambut Hari Kaya Malaysia pada 30 Julai itu. Jadi kita ada memberikan pack nasi percuma di Carnival Johor Heboh Pulau Pinang itu. Betul. Jadi banyak sambutan yang bagus juga. Dia kata okey kita nak lagi, nak resepi sedap. Okey kita sambung di Carnival Johor Heboh Kelantan babas ni. Kita buat kenduri besar-besaran. Tu dia. Kita panggil bekwah Kelantan. Bekwah babas lah di Kelantan ni. Kita masak pack nasi gulai kawah ayam. Di Kelantan. Okey. Hari itu di Penang kita masak dalam lebih 10,000, dekat 12,000 pack. Kita pun akan masak dengan jumlah pack yang samalah, lebih 10,000 pack nasi ayam gulai kawah sempena bekwah babas. Jadi kita akan edarkan daripada pagi sampai petang. So adik kakak abang semua mari je ke Carnival Johor Heboh Kelantan ni nak makan nasi percuma, nasi gulai kawah. Tu dia memang tiba-tiba sedap sengoti kita panggil. I like it. Tiba-tiba slang dia pun dah tukar dia. Kena kecek. Dah kecek Kelantan dia. Jadi kita abang-abang kakak-kakak ni. Itu masa kita untuk ke Carnival Johor Heboh Kelantan. Jadi terima kasih Tuan Haji Azrin kerana berkongsi masa dengan kita. InsyaAllah kita jumpa di Kelantan nanti. InsyaAllah. Saya kita pun nak sampai ke Kelantan ni. Jadi bersama dengan bekwah babas, marilah kita ramai-ramai pakai ke Carnival Johor Heboh dan Johor Heboh babas dan berpeluang mendapatkan pelbagai hadiah dan pepek produk babas secara percuma macam Tuan Haji Azrin cerita sebentar tadi. Abang pun ada tu ya. Abang ada 7 sampai 9 September. Mari jumpa abang. Jangan lupa jumpa abang di sana dan juga dapatkan pek nasi gulai kawah babas percuma di Carnival Johor Heboh babas. Jumpa sana. Jadi sekarang ni kita nak bersama dengan Abang Hanif Miswan. Selepas kita cerita pasal rempah babas ni, macam mana pula? Jangan terbabas kepada Hanif Miswan. Silakan. Nas, join saya. Awak tak payahlah nak dialek Kelantan tu. Pelik benar bunyi ni. Itulah dia kan. Saya cakap pun takut tersengat. Kakek kakak. Kepada terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji dan kepada orang Kelantan yang tengah tengok tu. Jangan marah. Saya ni memang tak pandai langsung. Itulah dia abek kakak gitu. Adik-adik semua dah. Ini masih lagi berkenaan dengan KJH Kelantan di mana kami nak menjemput mereka berada di sekitar Pantai Timur untuk datang beramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di RTC Tunjung Kota Baru Kelantan pada 7, 8 dan 9 September ini. Pelbagai perkhidmatan dan informasi berkenaan produk-produk KWSP boleh anda dapati sepanjang karnival ini bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Anda juga berpeluang untuk menyertai pelbagai acara menarik yang disediakan seperti aktiviti kanak-kanak bersama dengan Cik Mamat Badut, permainan claw machine yang memberikan anda peluang untuk memenangi voucher Aeon bernilai sehingga RM3,000, pemberian popcorn percuma dan banyak lagi hadiah-hadiah menarik disediakan sempena Karnival 3 hari ini. Ingat deh, pakak mari ramai-ramai ke Karnival Johor Heboh di RTC Tunjung Kota Baru deh. Dia pun boleh tajuk juga. Dia suruh. Dia suruh macam tu. RTC Tunjung Kota Baru, kita jumpa di sana insya-Allah ya. Jadi esok pula kita nak isu kesihatan. Kita akan ulaskan isu kesihatan influenza yang semakin menular ya. Saya pun bau-bau ni je tersekat hidung sikit. Ya betul, dan kalau ada simptom tanda-tandanya memang elok untuk kita periksa lah dan esok kita akan tahu dengan lebih lanjut. Dan kita pun akan bawakan juga berkaitan dengan nostalgia seni Kalsum Kadir. Siapa gerangan tu kan? Siapakah dia? Dan di sini dia bintang Army Red Warrior Sarjan Husna bersama kita. Yes. Memang dahsyat, memang ganteng. Masa dia lompat tu memang menggigil juga kita. Betul. Kita tak boleh kan? Ya betul. Saya Nazrul Rahman dan saya Hanif Miswan. #manis baik bersama. Senyum selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi.